Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Linda di dalam channel Cikgu Linda dalam kelas sejarah tingkatan 2. Hari ini cikgu akan meneruskan topik kita iaitu pada bab 6 berkaitan dengan Kesultanan Johor Riau. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Cikgu Linda. Bertemu kembali bersama Cikgu Linda. Topik kita pada hari ini adalah 6.1 iaitu pengasasan Kesultanan Johor Riau. Mari kita belajar bersama-sama. Ya anak-anak, untuk pengetahuan semua, Kesultanan Johor Riau ini pada suatu masa dahulu ia diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka. Ingat ya, waris Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan ini mewarisi sistem pemerintahan dan pentadbiran serta wilayah jajahan, takluk dan naungan Kesultanan Melayu Melaka. Jika anak-anak masih ingat, anak-anak dah belajar kisah Kesultanan Melayu Melaka ini di bab 5. Anak-anak dah ketahui apakah negeri jajahan takluk dan juga negeri dan juga negara naungan Kesultanan Melayu Melaka. Jika anak-anak masih belum ingat atau terlupa, anak-anak boleh rujuk kembali di dalam bab 5. Seterusnya kita akan lihat Kesultanan Johor Riau ini dia meneruskan tradisi kegemilangan dan keagungan kerajaan awal di alam Melayu. Ini adalah peta Kesultanan Johor Riau ataupun kita kata kawasan ataupun jajahan naungan Kesultanan Johor Riau. Anak-anak boleh lihatlah di peta ini. Ini pelabuhan Batu Sawar. Pelabuhan yang terkenal adalah ada salah satu antara pelabuhan yang terkenal lah di Kesultanan Johor Riau. Kita nak lihat bahagian yang pertama kita nak lihat pengasasan Kesultanan Johor Riau. Di sini dia memfokuskan kepada 4 perkara kita akan lihat iaitu pengasasan kerajaan. Kita akan lihat kota ataupun pusat pemerintahan yang pertama iaitu Kota Kara di Pekan Tua. Kemudian pusat pemerintahan Kota Sayong di Sayong Pinang. Dan yang ketiga iaitu pusat pemerintahan Kota Batu di Johor Lama. Kita akan lihat yang pertama iaitu pengasasan kerajaan. Untuk pengetahuan anak-anak semua, Kesultanan Johor Riau ini diasaskan oleh Raja Ali. Iaitu anak lelaki kepada Sultan Mahmud Shah dan juga Tun Fatimah. Raja Ali ni anak kepada Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Kemudian Raja Ali ini menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I pada tahun 1528 hingga 1564. Manakala pada waktu itu Bendahara Sri Naradiraja telah menitahkan supaya rakyat-rakyat yang berada di Kesultanan Johor Riau ini berhimpun di pesisir Johor Riau untuk memaklumkan bahawa kita nak buka sebuah negeri iaitu terletaknya di pesisir Sungai Johor. Kita akan lihat pusat pemerintahan Kota Kara, Pekan Tua iaitu pusat pemerintahan pertama. Dianya dibina sewaktu Sultan Alauddin Riayat Shah I pada tahun 1528. Kedudukan Kota Kara dia sangat strategik. Kenapa strategik? Sebab terletak berhampiran dengan sungai yang lebar dan sungai itu dalam. Bila sungai itu lebar, dalam, maka kapal-kapal besar tadi boleh berlayar masuk dan keluar dengan mudah. Dan kawasan di sekitar di Kota Kara ini juga adalah dia ada kawasan berbukit bukau dan kawasan berbukit itu menjadi benteng pertahanan daripada ancaman musuh daripada luar.
Pusat pemerintahan kita kedua iaitu terletaknya di Kota Sayong, iaitu di Sayong Pinang. Okey, kat mana Sayong Pinang? Okey, anak-anak boleh lihat. Inilah Sayong Pinang di atas sekali. Sebelum ini, yang pertama di Kota Kara, kan? Okey, Kota Kara di mana? Kota Kara di sini. Okey, ini Sayong Pinang. Maksudnya nampak tak? Sungai dia semakin ke dalam. Okey, kawasan dia semakin ke dalam. Okay. Untuk pengetahuan anak-anak, pusat pemerintahan kedua ini dibina. Okey, dibina kerana Kota Kara pada waktu itu telah diserang dan dimusnahkan oleh Portugis pada tahun 1535. Okey, diserang oleh Portugis, maka musnahlah Kota Kara tadi. Maka Sultan Alauddin Riayat Shah I tadi berundur mencari tempat baru. Okey, tempat barunya adalah di Kota Sayong. Nampak? Naik ke dalam. Naik pula. Masuk ke dalam lagi jauh ke dalam. Dan lagi jauh daripada sungai yang luas dan lebar tadi. Okey, pada waktu ini Sultan Alauddin kata kawasan ini lebih selamat. Okey, kerana kapal-kapal musuh sukar nak masuk sebab kawasan sungai tadi yang sempit. So, kapal-kapal besar kan orang luar negara kan besar-besar kan. Kapal Portugis. Ingat tak? Okay? Saiznya besar. So, bila kawasan sungai itu semakin lama semakin sempit. So, kapal yang besar tadi agak susahlah untuk melaluinya. Sebab itulah Sultan Alauddin kata Kota Sayong ini adalah satu kawasan yang selamat daripada ancaman musuh. Okey? Pusat pemerintahan kita yang ketiga adalah di Kota Batu iaitu Johor Lama. Di mana Johor Lama? Okey, di sini nampak tak turun ke bawah. Okey, so bila turun ke bawah nampak tak kat sini laut kan? Berhampiran terus dengan apa ni? Sungai Johor. Okey? Berbanding dengan pusat pemerintahan pertama dan yang kedua. Okay. Untuk pengetahuan semua, Sultan Alauddin memindahkan pusat pemerintahan yang di atas tadi di Kota Batu turun ke bawah yang berhampiran dengan sungai Johor ataupun pesisir sungai Johor ini pada tahun 1540. Dan kawasan itu dikenali sebagai Tanjung Batu. Okey, di sinilah. Ni area sini cikgu tunjuk ni nah. Okey. Dan kawasan ini lebih strategik kerana sungai Johor ini yang sangat lebar dan memudahkan kemasukan kapal pedagang. Maka makin ramai pedagang-pedagang luar akan singgah di negeri Johor. Di bahagian kedua, kita akan lihat cabaran ke arah kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Untuk pengetahuan anak-anak, sewaktu Johor Riau nak mencapai kegemilangan, mereka terpaksa menghadapi pelbagai cabaran, pelbagai onak dan duri untuk mempertahankan kedaulatannya. Di antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ada 4. Yang pertama, persaingan Johor Aceh Portugis. Kedua, Perang Johor Jambi. Ketiga, ancaman Raja Kecil. Dan yang keempat, kita ada konflik pembesar. Kita lihat yang pertama dahulu, iaitu persaingan Johor, Aceh dan Portugis. Ia juga dikenali sebagai Perang Tiga Segi ataupun Perang 100 Tahun. Bayangkan macam mana peperangan yang dialami oleh masyarakat zaman dulu. Oleh di Kesultanan Johor Riau ini dalam tempoh 100 tahun. Peperangan ini berlaku di antara 3 kuasa besar. Yang mana dia orang ini, kuasa-kuasa ini nak menguasai perdagangan di Selat Melaka. Kita ada Aceh, kita ada Portugis dan juga Johor lah. Antara 3 kuasa hebat ini. Peperangan ini berakhir apabila Johor meminta bantuan daripada Belanda. Belanda berjaya mengalahkan Portugis dan menguasai Melaka
pada tahun 1641. Okey. Manakala Aceh pula mengalami kemerosotan selepas kemangkatan Sultan Iskandar Thani. So, anak-anak boleh lihatlah perang tiga segi ini di mana Aceh menyerang Johor kerana kerana perdagangan di Aceh tergugat. Sebab apa? Sebab Johor sudah menjadi sebuah pelabuhan yang hebat. Ramai pedagang-pedagang sudah mula datang ke negeri Johor. Maka persaingan di Aceh itu tadi, maksud cikgu, pedagang sudah kurang singgah di Aceh. Kan? Semua tertarik untuk pergi ke negeri Johor. Manakala Aceh pula menyerang Portugis di Melaka pada waktu itu. Okay, ingat ya, Portugis telah menguasai Melaka. Kalau awak ingat balik, kan? Sebab itulah Sultan Mahmud tadi berpindah untuk menubuhkan Kesultanan Johor Riau. Okay, di mana diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Aceh pula menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis hendak menguasai perdagangan Aceh. Portugis ni kacau lah. Kan kata tempat Aceh kan. Maka Aceh tak nak Portugis ini menguasai Aceh. Tak boleh. So Aceh pun menyerang balik Portugis di Melaka. Portugis pula menyerang Johor kerana adanya pakatan Johor dengan Aceh. Okay, dia orang ingat berpakat. So sama-sama serang Johor. Okay. Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak mendapatkan kembali Melaka tadi daripada Portugis. Hendak mendapatkan kembali, orang kata apa, tanah ataupun negeri yang pernah dikuasai dahulu oleh waris Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Kita lihat perang yang kedua, iaitu Perang Johor Jambi, di mana pada waktu ini Johor telah menuntut wilayah tungkal yang berada di Kerajaan Jambi. So anak-anak boleh lihat ini Jambi, so tungkal berada di dalam ini. Okey. Ini Johor Riau, nampak ni Johor Riau, Kesultanan Johor Riau lah kat sini, okey. Peperangan ini berlaku daripada tahun 1659 hinggalah 1679. So dalam tempoh lebih kurang 20 tahun. Okay. Johor menyerang Jambi pada bulan Jun 1679 dan pada waktu ini Jambi telah tewas dan tunduk. Okay, apabila Jambi tewas, Johor menang, maka Jambi tunduk dan berada di bawah Kesultanan Johor Riau. Dan berpusatlah di Riau. Yang ketiga, kita akan lihat kepada konflik pembesar. Okey. Di mana ia berlaku di antara dua pembesar. Okey, iaitu Bendahara Tun Habib Abdul Majid dan Laksmana Tun Abdul Jami. Okey, yang mana kedua-dua ini nak menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Okey. Persaingan ini berakhir apabila Laksmana Tun Abdul Jamil berundur ke Terengganu. Maka keturunan bendahara kembali berpengaruh dalam pemerintahan Johor Riau. Tun Habib kemudian meninggal dunia dan dikenali dengan gelaran Bendahara Padang Saujana. Jawatan bendahara digantikan oleh anaknya iaitu Tun Abdul Jalil. Ini kata apa, cabaran yang ketiga lah yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau dalam mencapai era kegemilangan. Yang terakhir kita akan lihat kepada ancaman Raja Kecil. Okey. Raja Kecil dia menyerang Johor pada tahun 1718 kerana dia nak dapatkan tahta, dia nak tuntut hak dia. Okey, di mana dia kata dia nak menuntut tahta kerajaan Johor. Raja Kecil mendakwa dirinya adalah sebagai putera ataupun anaklah kepada Sultan Mahmud Shah I ataupun Sultan Mahmud Shah ataupun Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Dan mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau dengan menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah.
Okey, kat sini raja kecil mendakwalah dia adalah anak kepada Sultan Mahmud Shah. Okey, manakala Raja Sulaiman, anak ataupun putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV tadi, dia meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir raja kecil. Sebab raja kecil dah buat kat situ orang kata apa kekecohan, maka mintalah bantuan Opu Bugis 5 bersaudara. Raja kecil dapat dikalahkan pada 4 Oktober 1722 dan Raja Sulaiman ditabarkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah bermula pada tahun 1722 hingga 1760. Kemudian Daim Merewa dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda ataupun dengan gelaran Yang Tuan Muda Bugis yang pertama di negeri Johor. Yang ketiga, kita akan lihat apakah strategi yang digunakan oleh Kesultanan Johor Riau dalam menghadapi cabaran-cabaran tadi. Kepimpinan Kesultanan Johor Riau berjaya menghadapi cabaran yang menggugat kedaulatannya dengan menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, pemindahan pusat pemerintahan. Yang kedua, membina kota pertahanan. Dan yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan Belanda. Kita lihat yang pertama. Strategi pertama iaitu pemindahan pusat pemerintahan. Sebahagian besar pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau ini terletak di sepanjang pesisir Sungai Johor. Sewaktu pemerintahan Sultan Ibrahim, kegemilangan Kesultanan Johor Riau diteruskan di Kepulauan Riau Lingga yang menjadi pusat pemerintahan yang baharu. Kalau anak-anak ingat kembali kisah perang Johor Jambi, di mana apabila Jambi dikalahkan, pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau telah berada di Riau. Pusat pemerintahan sering berpindah disebabkan oleh keperluan strategi ketenteraan dan pertahanan serta muslihat dalam mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan Aceh. Anak-anak boleh lihatlah, ini adalah kota pertahanan Kesultanan Johor Riau. Nampakkan pertahanannya daripada bawah ada kota Johor Lama, kota Pancur. Ini kota-kota yang diminalah dipindah. Sebab ada ancaman musuh. Jika awak ingat yang mula-mula tadi kita belajar pusat pemerintahan yang pertama di Kota Kara, diserang oleh Portugis. Pindah ke Kota Sayong. Nampak tak mana Kota Kara? Di sini Kota Kara. Apabila diserang oleh Portugis, kita telah pindah ke Kota Sayong. Kemudian kita pindah pula ke bawah iaitu di Johor Lama iaitu Kota Batu kan. Kalau tak salah cikgu Kota Batu. Kat bawah ni lah maksudnya. So nampaklah banyak kan kota pertahanan Kesultanan Johor Riau. Yang kedua, Kesultanan Johor Riau telah membina kota pertahanan. Setiap kali pusat pemerintahan bertukar, maka kota pertahanan akan bertukar jugalah. Maka buatlah kota pertahanan di pusat pemerintahan yang baharu. So di antara kita kata ada ciri-ciri yang tersendirilah. Ini antara salah satu pusat kota pertahanan, iaitu di Kota Kara. Sewaktu Sultan Alauddin Riayat Shah I terletak di Kuala Sungai Telur. Apa yang istimewanya di Kota Kara ini? Ada pagar tinggi. Tinggi 12 meter ataupun setinggi 40 kaki. Pagar itu dibuat dengan pancang kayu yang besar. Dah besar. Kemudian tinggi pula kan. Kemudian di situ disertakan juga bersama berdil dan meriam sebagai persediaan untuk menghadapi ancaman musuh.
Okey, kita ada musuh daripada Aceh waktu ini, kita ada musuh daripada Portugis, kan? Yang ketiga, antara strategi yang ketiga ialah menjalinkan hubungan dengan Belanda. Pada waktu ini, kepimpinan Kesultanan Johor Riau mengekalkan kedaulatan kerajaan dengan mengadakan perjanjian persahabatan dengan pihak Belanda. Diadakan dasar berbaik-baik dengan Belanda sebagai strategi untuk menghadapi ancaman daripada Portugis dan Aceh. Jika awak ingat tadi kan, bila minta bantuan Belanda, kan menentang Portugis di Melaka, akhirnya Portugis tewas dan Belanda dapat menguasai Melaka. Hubungan Johor Belanda ini bermula pada tahun 1602 apabila Belanda menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II. Di mana bantuannya lah apa? Untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Perjanjian Johor dan Belanda ini ditandatangani pada 17 Mei 1606 antara Admiral Belanda iaitu Cornelis Matlief de Jonge dan juga Sultan Alauddin Riayat Shah II di atas kapal Belanda bernama Oranje. Kisahnya lagi, bagaimana menjalinkan hubungan. Nampak? Belanda meminta bantuan Johor untuk serang Melaka. Minta bantuan Johor. Johor mengambil bahagian dalam perang Belanda Portugis dengan memberikan bantuan apa? Membawa mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, menyekat musuh lari ke dalam hutan, menaikkan semangat tentera Belanda. Inilah antara apa yang dilakukan oleh Johor tadi. Dalam perang Belanda dan Portugis. Johor membantu Belanda mengepung dan menyerang Portugis di Melaka sejak 2 Ogos 1640. Akhirnya, Portugis di Melaka berjaya ditewaskan pada Januari 1641. Begitulah. Begitulah kisah bagaimana Kesultanan Johor Riau wujud. Ia diteruskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian Johor Riau mencapai kegemilangan. Tetapi untuk mencapai kegemilangan itu, Kesultanan Johor Riau terpaksa menghadapi pelbagai ancaman daripada ancaman luar dan juga daripada ancaman dalaman. Anak-anak boleh lihat tadi ada 4 ancaman yang terpaksa dilalui oleh Kesultanan Johor Riau pada satu masa dahulu. Tetapi Johor Riau berjaya mengatasi ancaman itu dengan beberapa strategi yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin di dalam Kesultanan Johor Riau. Saya berharap anak-anak murid boleh menguasai kisah Kesultanan Johor Riau ini. Kerana ia amat memberi inspirasi bermakna kepada sejarah kita. Saya berharap dengan berakhirnya video ini, anak-anak mendapat manfaat yang berguna untuk anak-anak. Dan juga jangan lupa untuk teruskan menyokong channel Cikgu Linda. Dan dengan memberi penghargaan, subscribe kepada channel Cikgu, like channel Cikgu, share video ini kepada kawan-kawan yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi pada sambungan Kesultanan Johor Riau. Assalamualaikum. Bye-bye.